Orang Melayu dan perniagaan mungkin merupakan salah satu tajuk yang saya fikir amat penting untuk kita bongkar, kita bincang, kita analisis. Kenapa orang Melayu tidak begitu petah, tidak begitu mahir dalam perniagaan di mana-mana saja. Ini bukan saja di Patani, di tiga wilayah, Patani, Narathiwat dan Jala, tapi juga di Malaysia dan Indonesia. Kalau kita bandingkan orang Melayu kita, orang Jawa ataupun etnik-etnik lain daripada rumpun Melayu, membandingkan dengan orang Cina adalah lebih keterampilan, lebih pandai dalam berniaga. Ya. Adanya hukum, kita tahu hukum hakam, bahwa hukum hakam Islam memanglah hukum hakam tentang perniagaan ini ada galakan dalam perniagaan, dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang peniaga. Dan walaupun ramai juga di kalangan kita belajar ilmu perdagangan, ilmu perniagaan, tetapi namun begitu ramai tidak dapat terlibat dalam perniagaan, tidak dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kerana perniagaan bukan saja hukum, bukan saja pelajaran, tapi lebih penting adalah pengalaman. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam live pada kali ini saya akan mengajak saudara-saudari memikir tentang perniagaan. Kenapa kita jadi masalah dalam perniagaan? Malaysia sudah lama merdeka, tapi perniagaan kita masih lambat, belum sampai ke tahap yang sepatutnya kita sampai dan kita capai. Ya, itu yang berlaku sekarang ini. Kalau kita lihat, nak mencari bukan saja supermarket, tapi nak cari minimarket, orang Melayu pun susah nak cari di Malaysia. Malah nak cari kedai makan pun, kedai makan Melayu teruk juga. Masih tidak dapat nak cari kedai makan Melayu di merata tempat di Kuala Lumpur. Tapi yang ada ialah kedai makan bangsa-bangsa lain. Kedai makan tom yam milik orang Melayu di Patani pun tidak begitu banyak berbanding dengan kedai makan orang lain, bangsa lain, etnik lain. Apakah punca, saudara-saudari? Ya, puncanya kerana asal kita adalah pesawah, kebun, dan kita telah terbiasa dengan cara hidup ini. Pengalaman kita yang ada, kebanyakan kita adalah dalam perniagaan tidak ada, tapi ada dalam pertanian, ada dalam persawahan. Itu yang ada tempat kita. Kalau nak angkat taraf orang Melayu daripada pertanian ini pun, kalau ada pun hanya kita pergi makan gaji, ya, pergi makan gaji. Minta maaf, ada telefon. Nanti ada telefon datang, telefon daripada orang politik. Okey, kalau ada pengangkat taraf orang kita dari pertanian pun, kita akan pergi makan gaji. Itu yang ada, ataupun masuk politik. Itu ya, saudara-saudari semua. Jadi bagi saya buat kajian tentang perkara ini dan melihat dari pelbagai sudut, didapati bahawa ketidakberjaya atau tidak berhasilnya orang Melayu dalam perniagaan bukan kerana ilmu, bukan kerana galakan daripada, tidak ada galakan daripada ajaran Islam, tidak ada ilmu, artinya mereka tidak belajar ilmu perniagaan, bukan, tapi kerana mereka tidak ada pengalaman dan budaya. Budaya perniagaan di tempat kita tidak ada. Pengalaman perniagaan di kalangan orang kita tidak ada, kurang sekali. Budaya perniagaan memang kurang, tak banyak. Ini menyebabkan kita ketinggalan
dalam sini. Di Bangkok ini saya sudah ceritakan bahawa orang Muslim, orang Melayu yang merupakan tawanan perang dapat menguasai banyak bidang tanah di Bangkok ini, tapi kerana mereka tidak ada pengalaman perniagaan, yang ada adalah pengalaman pertanian, persawahan, itu menyebabkan mereka jual habis semua tanah mereka di Bangkok ini, di kawasan-kawasan strategi yang sangat hebat di tengah kota Bangkok. Bilion-bilion baht bagi tanah yang mereka milik. Itu menyebabkan mereka tidak dibangun. Tapi orang Cina, alhamdulillah, mereka dulu separuh Bangkok, sekarang ini mereka menguasai ekonomi, menguasai politik. Parti-parti politik di Thailand semuanya, kebanyakannya parti besar adalah milik orang Cina, dan mereka menjadi Perdana Menteri dan menjadi menteri-menteri, sehingga kan Thailand ini kalau tidak ada kudeta, orang Thai sendiri pun, orang Thai Siam sendiri pun tidak akan naik menjadi Perdana Menteri, sebab kuasa ekonomi, kuasa duit orang Cina begitu kuat, dia berjaya. Dan saya akan bagi contoh kepada kami di selatan Thailand, orang Patani. Orang Patani pun kalau kita bandingkan di kalangan orang Patani yang tinggal di wilayah Patani, di wilayah Jala, di wilayah Menara, dari tiga wilayah ini juga Senggora, didapati bahawa orang Melayu yang tinggal di Patani adalah sedikit sebanyaknya pandai berniaga berbanding dengan orang Menara, Narathiwat. Orang Jala dan orang Menara adalah petani, pesawah, dan ramai di kalangan mereka kalau di Narathiwat, di Menara adalah merupakan nelayan. Ya, nelayan. Tapi di Patani tidak. Di Patani ada kumpulan orang yang merupakan saudagar ataupun peniaga. Kalau pergi ke mana-mana akan berjumpa orang daripada wilayah Patani yang berniaga di Menara, di Jala. Mereka maju. Di Malaysia mereka juga yang pergi membuka kedai tom yam. Bukan orang Narathiwat, bukan orang Jala, tapi orang Patani. Kerana apa, saudara-saudari sekalian? Kerana mereka adalah asalnya mereka berdarah Cina. Mereka mempunyai pengalaman pada masa lalu. Beratus-ratus tahun dulu mereka merupakan kacukan Melayu Cina. Ya, ada pengalaman Cina, ada budaya Cina. Dengan itu mereka lebih pandai daripada kami di Menara, di Narathiwat pendagang. Lebih pandai daripada kami di Jala. Kami di sebelah Jala dipanggil orang darat, orang hulu. Di sebelah Jala ini orang hulu. Sebelah Betong, sebelah ini Benang Serta, semua dipanggil orang hulu, orang darat. Tapi orang sebelah sana, orang Patani dipanggil orang hulu. Sejak dulu bahasa kami, istilah kami, kalau orang Patani dipanggil orang hilir. Orang hilir. Tapi kami panggil orang hulu, orang darat, orang di bahagian pedalaman. Begitu juga dengan Narathiwat. Kami hanya pandai bersawah, berkebun. Sebahagiannya kalau di Narathiwat itu nelayan. Begitu saja. Tapi orang Patani tak. Orang di wilayah Patani tidak. Mereka ada darah Cina, ada budaya Cina di kalangan mereka. Kerana Cina ramai yang datang ke Patani dan tinggal di negeri Patani, di wilayah Patani sekarang ini. Mereka datang pada zaman Cheng Ho, yaitu pada abad ke-14 dan ke-15. Waktu Cheng Ho, Laksmana Cheng Ho, dalam catatan Laksmana Cheng Ho sampai ke Patani. Patani maksudnya negeri Patani, bukan seluruh wilayah, tapi hanya di wilayah Patani sekarang ini didapati pada waktu itu penuh dengan orang Cina. Waktu itu sudah tentu bukan agama Islam lagi. Mereka masih beragama Cina, mungkin agama Tao atau agama Buddha.
Waktu itu orang Cina sudah berjalan berhimpit-himpit di tengah bandar Patani, di negeri Patani. Banyak. Selepas itu pada Kurun 14, Kurun 15. Ya. Kemudian selepas itu pada Kurun 16 datangnya pemberontak daripada Cina, Lim Tokiang yang membawa anak kapal, pahlawan sebanyak 2,000 orang. 2,000 orang. Orang Cina yang sudah ramai di bandar Patani waktu itu didatangi pula oleh orang Cina yang memberontak daripada negeri Cina datang ke Patani, iaitu Lim Tokiang. Datuk Lim Tokiang yang ni memeluk Islam. 2,000 orang waktu tu. Jadi tambah dengan Kurun ke-14 ke 15 sampai ke Kurun 16 ini bertambah ramai lagi orang petani, dan orang Cina di Patani itu berkahwin dengan orang Islam kerana mereka bekerja dalam istana, bekerja dalam kerajaan dengan Raja Hijau, Raja Kuning, Raja Biru, menyebabkan ada perkahwinan campuran, dan ramai di barang mereka telah memeluk Islam. Dan kalau anda pergi ke bandar Patani sekarang ini di kampung-kampung tidak begitu jauh daripada bandar Patani di Krisik dan lain lagi, akan lihat bahawa orang Melayu berupa Cina begitu ramai sekali di kawasan itu, kerana mereka adalah berasal Cina tapi keturunan Melayu. Beberapa tokoh ulama kami sekarang pun merupakan darah Cina. Di sebelah keluarga saya sendiri pun, saya ada keluarga daripada Yaman, tapi salah satu cabang keluarga saya juga ada daripada Cina. Jadi percampuran darah ini Cina memang banyak. Selain daripada Melayu, Cina di bandar Patani begitu ramai sekali. Jadi kita ada Melayu di Patani, ada Jawa, dan ada Melayu daripada negeri-negeri lain, Kedah seperti saya, dan sebab mak saya daripada Kedah, ada daripada Turki, daripada Arab, tapi yang banyak juga adalah Cina. Itulah menyebabkan orang Patani di bandar Patani itu adalah terkenal dengan pandai berniaga. Di Narathiwat, di bandara, mereka lah yang membuat perniagaan banyak. Di Jabat kawasan saya pun yang buat perniagaan yang berjaya adalah mereka, orang daripada Patani. Di Jalah begitu juga, di Benang Serta, di mana-mana mereka inilah yang berjaya dalam perniagaan. Di Malaysia pun ramai yang membawa kedai tom yam ke Malaysia juga adalah mereka, saudara-saudari. Jadi apa yang saya nak cerita di sini ialah kita bukan saja perlu kepada galakan atau hukum dalam agama menyuruh kita berniaga seperti dalam hadis, sebuah hadis yang tak begitu kuat, tapi merupakan, kalau ia bukan hadis pun, ia merupakan pandangan orang zaman itu. Tis'al ashar min rizqi fit tijarah, 90% daripada perniagaan adalah dalam perdagangan, dalam jual beli. Imam Syafi'i pun berniaga, semua makna ada galakan. Nabi sendiri pun berniaga, bersaudagar. Jadi itu dalam Islam. Malah sekarang ni kita belajar pun di sekolah, di universiti, tapi tidak semestinya kita pandai berniaga kerana kita tidak ada pengalaman dan tidak ada budaya. Tapi orang yang ada budaya, ada pengalaman silam, mereka berjaya. Ya, itulah saudara-saudari semua, saya dapat kongsi dengan saudara-saudari semua pada hari ini bahawa sekarang kita perlu membudayakan, perlu ada pengalaman. Kita pergi belajar dulu dengan orang yang ada pengalaman untuk berniaga, dan kita perlu membudayakan perniagaan itu sebagai salah satu budaya kita, kerana orang Melayu dulu pun juga merupakan peniaga kerana mereka musafir ke mana-mana. Datuk nenek kita daripada golongan peniaga pun ramai, termasuk daripada orang Cina yang memeluk Islam dan menjadi orang Melayu di Patani sekarang.
Okey, sekali saja saya ada telefon. Ni orang politik telefon ni. Politik di Patani. Okey, terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi besok. Sekian, wassalam.